Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tajuk hari ini adalah pertumbuhan dalam organisma. Okey, semua organisma yang hidup dia akan mengalami proses pertumbuhan, Okey, pertumbuhan adalah suatu proses yang kekal dan tidak boleh berbalik. Contoh dia daripada peringkat bayi kita mengalami pertumbuhan jadi peringkat remaja, dewasa, lepas orang tua. Boleh tak kita nak patah balik ke jadi peringkat bayi balik? Tak boleh kan? So dia adalah satu proses yang kekal dan tidak berbalik. Okey. Pertumbuhan melibatkan pertambahan bilangan sel, saiz, isi padu dan jisim badan organisma. Dan macam mana dan berlaku juga proses pembezaan dan pengkhususan sel. Okey. Okey, kita tengok semua organisma perlu mengalami pertumbuhan untuk perkembangan dan juga kematangan sistem-sistem badan kita. Okey. Okey, ada 3 peringkat perkembangan, iaitu yang pertama dalam proses pertumbuhan, iaitu pembahagian sel, okey, pemanjangan sel dan juga pembezaan sel. Okey, proses pembahagian sel ini melibatkan proses mitosis lah, daripada satu sel menjadi 2 sel, membahagi jadi 2 sel, yang mana 2 sel itu seiras dengan yang induk lah. Okey, lepas tu daripada 2 sel itu dia membahagi jadi 4, daripada 4, 8, 16 dan seterusnya jadi sekumpulan sel. Okey, yang mana semua itu dia punya sel dia adalah seiras sama. Okey, lepas itu barulah dia masuk pula proses pemanjangan sel. Okey, yang mana dia melibatkan pertambahan saiz sel. Okay, nampak tak? Ini dah proses. Ini zygote ni satu jadi membahagi jadi 2, jadi membahagi jadi 4. Ini proses panggil apa? Proses peringkat pembahagian sel lah. Okay, proses pembahagian sel. Proses pembahagian sel. Okay, yang mana ini melibatkan proses mitosis. Okay, lepas tu kita pergi ke proses pemanjangan sel. Okay, ini pemanjangan sel. Apa berlaku semasa pemanjangan sel? Okey, berlakunya pertambahan saiz sel. Okey, yang mana dia disebabkan oleh pengambilan air dan bahan keperluan lain seperti garam mineral, glukosa, asid amino dan bahan-bahan lain daripada persekitaran. Ini untuk tumbuhan lah. Okey. Air sebab apa? Sebab dalam ini contoh pasal vakuum. Air dia mengumpul dalam vakuum sel tumbuhan, menyebabkan vakuum itu membesar. Bahan yang menyerap masuk ke dalam sel digunakan untuk membina protoplasma sel. Dan bila dia membina protoplasma sel, apa jadi? Menyebabkan pertambahan saiz sel berlaku. Okey, dah berlakunya pemanjangan akan berlaku pula proses pembezaan sel. Okey, dia membeza. Dia buat macam mana? Dia membeza daripada segi dia, maksudnya dia berubah bentuk dia. Okey, mengalami perubahan bentuk dan struktur dan kemudian membentuk kumpulan sel yang khusus. Pembezaan dan pengkhususan sel ini membolehkan sel menjalani fungsi yang baru dan khusus. Okay, contoh pembezaan sel epidermis pada akar, yang mana dekat akar dia ada panggil apa, rambut akar kan, ada unjuran-unjuran halus. Okay, itu epidermis. Lepas tu kalau dekat bahagian epidermis bawah kulit, bawah daun pula, okey, dia diubah suai, okey, menjadi apa? Menjadi sel pengawal untuk mengawal bukaan dan penutupan stoma, nak kawal nak mengawal kehilangan air daripada tumbuhan. Itu maksudnya pembezaan dan pengkhususan. Okey, so dia ada 3 peringkat, iaitu 3 proses, iaitu pembahagian sel, membahagi daripada 1, 2 jadi 4, jadi 8 jadi sekumpulan sel. Okey, lepas tu sel ni buat apa? Dia akan melalui proses yang kedua, pemanjangan sel. Dia akan memanjanglah, berlakunya pertambahan saiz pada sel. Okey, lepas tu masa peringkat ni semua sel dia sama sajalah. Okey, kemudian dia buat apa? Barulah dia akan menjalani proses pembezaan. Dia akan membeza daripada segi dia punya struktur, bentuk dia. Okey, supaya dia akan menghasilkan sel-sel yang khusus lah. Contoh sel epidermis. Sel epidermis pula kalau dekat akar dia terubah suai. Okey, khusus dia ada unjuran halus yang kita panggil sebagai rambut akar. Okey, untuk apa? Untuk memudahkan penyerapan air kan. Okey,
Kalau dekat daun, bawah daun, dia ubah suai jadi sel pengawal. Itu kita panggil sebagai pembezaan dan pengkhususan.